إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Yasar radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abi Yasar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Yasar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ka'ab bin Abbad. Dia wafat tahun 55 Hijrah. Daripada Abi Yasar radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi minta di dalam doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kena timpa runtuhan. Dia minta supaya Allah selamatkan dia daripada mati dalam runtuhan bangunan. Wa a'udzubika minat taraddi. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati jatuh tempat tinggi, jatuh bangunan, jatuh jambatan. Wa a'udzubika minal gharaq. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati tenggelam, mati lemah. Wal haraq. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kebakaran, mati rumah terbakar, mati tempat kerja terbakar. Wal haram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan nyanyuk tua. Wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Hak ni saya nak fokus lagi. Dan aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada mati dirasuk ataupun digelincir oleh pujukan syaitan ketika nak mati. Dalam banyak-banyak benda, hak ni takut.
Saat yang menjadi very last moment kita dalam dunia ni, waktu nyawa nak tercerai keluar daripada kerongkong kita ni. Pada waktu itu, kalau berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pada waktu itu kacau iblis, kacau syaitan ini cukup dahsyat. Berapa ramai orang yang fail di saat-saat akhir ini, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia spesifikkan doa dia benda ni. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku daripada di saat-saat akhir itu aku digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata aku minta berlindung denganmu daripada mati dalam keadaan lari daripada perjuangan. 50 tahun, 60 tahun umur dia duduk di atas jalan Allah, dia berjuang atas nama Allah. Very last moment, U-turn. Keadaan lebih teruk lagi apabila di saat akhir itu bukan sahaja U-turn, bahkan dia menentang Islam. Wa a'udzu bika an amuta ladiran. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata mintalah aku dilindungi daripada mati kena sengat binatang bisa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita melihat satu sudut betapa lemahnya manusia ini, betapa kalahnya kita ini, betapa tak terdayanya kita ini untuk nak kontrol benda-benda ni, melainkan dengan mendapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya iblis, tanya syaitan ni, awak yang jahat sangat. Allah jadikan iblis, Allah jadikan syaitan yang pada zaman awal kejadian mereka ni dulu, mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni dipanggil Azazil. Mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kerana takabur, kerana sombong, terpelanting iblis syaitan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada saat itu dia jadi jahat, sehingga kan dalam ayat 12 surah Al-A'raf Tuhan sebut, Tuhan kata qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Tuhan kata, wahai iblis, wahai syaitan, apa yang menghalang kamu daripada sujud, daripada respect Adam alaihi salam? Tuhan sebut balik. Kan kita baca dalam Quran, Tuhan kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah kata kepada dua Adam ni, Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bagi respect kepada Adam. Ini perintah Allah. Whoever you are, hang siapa pun, hang hebat mana pun, Allah suruh hang hormat, hang kena hormat. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh malaikat, Allah suruh iblis, syaitan ni semua suruh sujud. Sujud dalam maksud kata respect, bukan sujud letak di atas tanah. Sujud dalam arti kata respect kepada Adam yang Allah jadikan dan Allah suruh tunjukkan respect ini.
Makhluk lain, segala malaikat, segala semua sujud mengikut perintah Allah. Tiba-tiba iblis, tiba-tiba syaitan tidak sujud, bahkan dalam keadaan bercekak pinggang. Itu sebab dalam Riyadhus Salihin dia ada buat main satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada cekak pinggang. Pasal apa? Pada hari Allah suruh sujud hormat kepada Adam, iblis tidak sujud, tidak hormat, dia duk cekak pinggang. Maka perbuatan cekak pinggang itu menggambarkan ego dan sombong. Benda tu tak boleh buat. Allah tanya balik kepada iblis, kepada syaitan ini, apa yang menyebabkan kamu tak mau respect kepada Adam, sedangkan itu aku suruh, aku perintah? Qal, jawab iblis ini, ana khairun minhu, aku tak boleh respect dia sebab aku lebih baik daripada dia. Sombong. Aku tak boleh bagi respect dekat Adam. Pasal apa? Pasal aku rasa aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Macam mana aku nak pergi sembah dia, sedangkan asal kejadian dia lebih hina daripada aku? Sombong. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala buang sifat sombong daripada diri kita. Tak mau sombong, tuan-tuan. Tak mau sombong. Kerana apa? Kerana sombong itu menyebabkan iblis dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 surah Al-A'raf, Allah kata qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Lanjutan daripada ayat tadi, Allah kata apa? Fahbit minha, wahai iblis, wahai syaitan, angpi berambus keluar daripada syurga ini. Allah sudah marah, Allah sudah murka kepada iblis yang pada mulanya Allah sayang dia. Kerana engkar dia, kerana sombong dia, kerana bantah dia kepada Allah, Allah sudah murka pada dia. Allah kata fahbit minha, pi berambus hang keluar daripada syurga ini. Itu Allah cukup marah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, Tuhan kata tak layak untuk hang sombong di dalam syurga aku ni. Ini syurga aku punya. Tuhan kata, hang siapa hang nak tunjuk sombong di dalam syurga aku? Hang tak layak untuk tunjuk sombong di tempat aku ni. Fakhruj innaka minas saghirin. Tuhan ulang lagi sekali. Tuhan kata fakhruj, pi keluar daripada syurga ini. Bermula daripada hari ini hang jadi orang yang hina dina. Tuan-tuan, Allah cukup tak mau makhluk dia sombong. Allah tak mau. Marahnya Allah kepada orang sombong ni, kepada iblis yang sombong ini, kepada syaitan yang sombong ini, sehinggakan Allah perambat dia, Allah halau dia, Allah usir dia, Allah suruh dia keluar. Lala tu juga pergi keluar. Dan bermula daripada hari ini hang jadi orang yang hina pada sisi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14 surah Al-A'raf, Tuhan kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, yang kata iblis ni, dah lepas dia buat sombong dengan Allah, dah lepas Allah murka dia, dah lepas Allah halau dia keluar, Allah ulang lagi sekali hampir keluar lah ni daripada syurga ini. Dia kata dekat Tuhan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, ya Allah, satu aku nak minta, aku nak aku dan keturunan aku, iblis, syaitan, semua-semua ni tak mati sehinggalah hari kiamat. Dia minta dekat Tuhan, dia minta, ya Allah, jadikan kami ni makhluk yang panjang umur. Ya Allah, jadikanlah kami ni makhluk yang tak mati sehinggalah mai hari kiamat. Dia minta pasal apa? Pasal dendam. Pasal dendam dia kepada siapa? Bukan kepada Allah. Dia dendam kepada Adam dan anak cucu Adam, yang kerana punca Adam dia terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdendam. Maka dendam itu satu perangai yang Allah tak suka.
Ayat 15 surah Al-A'raf, Allah kata qala innaka minal munzarin. Tuhan respon kepada permintaan iblis. Tuhan kata, wahai iblis, okey, permohonan hang lulus. Hang jadi orang yang panjang umur. Hang jadi orang yang diberi tangguh sehingga kiamat. Iblis yang cekak pinggang di depan Allah, tak mau taat perintah Allah sujud kepada Adam tu, hari ni ada lagi. Tak mati lagi dia ni. Belum kira anak cucu dia yang doa ada ramai ni, dia tu pun tak mati lagi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Depan Allah dia luahkan benci, meluat marah dia kepada anak cucu Adam ni. Yang kata iblis ni, depan-depan Allah dia kata fabima aghwaytani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana engkau sudah sesatkan aku pada hari ini. Dia kata kat Tuhan, ya Allah, oleh kerana hari ini aku tak lupa ni tarikh ni. Tarikh aku dicop atas dahi sebagai makhluk yang sesat. Bermula daripada hari ini aku dianggap sebagai orang yang sesat, makhluk yang sesat. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia kata, ya Allah, aku sungguh-sungguh aku berjanji di depan engkau, aku akan make sure anak cucu Adam ini aku akan sesatkan mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca dan kita faham makna dia, tuan-tuan boleh bayangkan betapa dendamnya iblis, syaitan ini meluap-luap. Dendam dia, sakit hatinya dia, bencinya dia kepada manusia ni meluap-luap. Kalau kita tidak faham ayat ni, kita dengar bisikan dia, kita ikut kehendak dia, kita patuh apa suruhan dia. Tapi kalau kita faham ayat ni, kita kena iblis, kita kena syaitan. Hak mana yang Tuhan suruh buat, dia akan larang kita buat. Hak mana yang Tuhan tak suruh buat, Tuhan larang kita buat, hak tu dia akan decorate bagi nampak cantik, suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 17 surah Al-A'raf, Allah berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Depan Allah dia jawab tunai-tunai depan Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak bagi tahu, aku akan mendatangi anak cucu Adam ini daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Aku akan mai dekat depan ni. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga kan engkau, ya Allah, engkau akan lihat anak cucu Adam ni sikit saja yang akan jadi hamba yang bersyukur. Dia janji depan Allah, dia kata anak cucu Adam ni aku tak akan lepas depan ni. Aku akan mai dekat daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Aku akan hasut mereka, aku akan rosakkan mereka, aku akan jadikan mereka ni semua tidak taat kepada perintah engkau, ya Allah. Tengoklah, dia kata, sikit saja yang akan taat kepada Allah. Dia kata di depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 18 surah Al-A'raf, Allah berfirman, qala ukhruj minha madh'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna. Ukhruj minha, keluarlah daripada syurga. Tuhan kata, now you get out, keluar daripada syurga Allah ni. Mad'uman madhura, keluar dalam keadaan hina dina dan terusir, dihambat jauh daripada rahmat aku. Tuhan marah sungguh dengan iblis ni. Tuhan kata, sudahlah, dok merepek apa tak habis-habis ni. Aku suruh hang hormat Adam, hang tak mau hormat Adam, merepek tak habis-habis. Duk habang kata aku akan make sure depa ni semua sesat, depa ni akan jadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Duk merepek banyak. Tuhan kata, sudah, ukhruj minha. Tuhan kata, sudah, keluarlah ni daripada syurga ni. Mad'uman madhura, keluar dalam keadaan hina dina
dan terusir daripada rahmat Allah. Laman tabi'aka minhum, Tuhan kata kalau sekiranya ada anak cucu Adam yang ikut hang, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, Tuhan kata semua orang yang ikut hang, semua aku akan bubuh dalam neraka sama dengan hang. Tuan-tuan, iblis syaitan ini musuh besar, musuh besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak kenai iblis dan syaitan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu sepanjang hidup kita dia duk tunggu nak rosakkan kita. Dia tak dapat kita semasa hidup ni. Apa dia buat? Sampai last minute kita nak mati, masa tu dia try lagi. Dan itulah saat yang paling menakutkan kita. Dalam ayat 34 surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan kata ilmu tentang kiamat Tuhan saja tahu. Bila betul-betul nak jadi kiamat? Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Satu orang mai habaq kat kita berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada pemerhatian, berdasarkan kepada observation. Saintis dan sebagainya, mereka menjangkakan kiamat akan berlaku pada tahun 2025. Hang sembang tak kena duit, cakaplah apa pun. Kiamat Tuhan saja tahu. Siapa kata? Allah kata. Nobody knows. Tak ada siapa tahu bila nak kiamat. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu tentang bila nak kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah yang turunkan hujan. Benda simple lah. Simple. Hujan turun. Hujan ni siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Kalau Allah kata tidak ada hujan, tidak ada hujan. Yes, manusia boleh ikhtiar, boleh buat pembenihan awan, boleh buat nak buat apa, itu ikhtiar. Masya Allah, tak salah buat. Tapi nak turun tak turun, itu Allah pegang. Bukan semua orang buat pembenihan awan hujan boleh turun. Tak ada. Bila Allah kata dia nak bagi hujan, hujan. Tuhan bagi tahu, kata itu kuasa dia mutlak, dia pegang. Wa ya'lamu ma fil arham. Segala benda yang ada dan yang terjadi di dalam rahim ibu, Tuhan saja yang tahu. Kita boleh pergi buat scan, kita boleh buat apa saja boleh buat, tapi rahsia di dalam rahim ibu Allah yang tahu secara spesifik. Kandungan itu laki-laki ke perempuan ke, kandungan tu duduk dalam kandungan dia keluar mai berapa hari dia nak hidup, semua Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Manusia boleh ikhtiar, tetapi tidak semestinya rizq yang manusia dapat itu betul. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan Tuhan kata, nama kata manusia ni dia tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia nak buat esok. Tak tahu. Tuan-tuan kata esok pagi nak sembahyang subuh masjid. Itu tuan-tuan kata. Tuan-tuan betul ke boleh mai, tak boleh mai ke masjid ni? Allah tahu. Berapa ramai orang bangkit pukul 5 pagi, masuk pancong, ambil ayat sembahyang apa semua elok, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, baca Quran sikit dulu, sementara nak tunggu dekat nak subuh nak pergi masjid, tiba-tiba senak. Tiba-tiba senak. Kaki kanan dengan tangan kanan jam. Tiba-tiba jadi. Duk sihat elok-elok. Tak ada masalah apa. Setahun 2 kali buat thorough check up hospital. Setahun 2 kali. Bukan ambil darah, bukan ambil urine saja test tak. Pergi buat complete thorough check up. Buat daripada ujung rambut, ujung kaki. Setiap satu benda yang ada dalam badan dia semua ada report.
Doktor kata tak ada apa-apa. You are healthy. Congratulations. You are healthy. How old are you now? Doktor tak tanya dia how old are you now. Doktor kata how young are you now? Tengok kesihatan dia tu. Orang kata still kicking. Orang putih kata still kicking. Kira duk rancak lagi lah still kicking ni. Doktor nak tanya how old are you, tak keluar di mulut. Doktor kata how young are you now? Dia kata I'm 73. Oh, doktor kata 73 macam ni. Tengok you punya result semua cemerlang, bagus. Pagi esok tuan-tuan, masuk bilik ayah, gosok-gosok gigi, berus gigi telajak. Gosok gigi, berus gigi telajak. Nak ludah Colgate, nak ludah tak boleh. Nak ludah tak boleh. Dia duduk turun meleleh kat tepi ni. Angkat muka, tengok cermin muka. Tengok muka sebelah dah kolaps. Sebelah dah kolaps. Mata sebelah, hidung, mulut sebelah kolaps. Nak tutup mata sebelah tak jalan dah. Sebelah yang duduk jalan. Sebelah dah ketegak dah. Dah bantah, tak mau ikut dah. Baru kemarin pergi ambil result, tara check up. Semua cemerlang. Ni apa cerita ni? Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Apa nak jadi esok pun hang tak tahu. Tuhan kata. Tuhan saja yang tahu. Esok nak sihat ke, esok nak sakit ke, esok nak hidup ke, esok nak mati ke, Tuhan saja yang tahu. Kita tak tahu. Allah nak habaq dekat kita, kata lemah kita ni. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tuhan kata bahkan hampa bukan saja tak tahu esok hampa nak buat apa, hampa nak mati bila pun tak tahu, nak mati di mana pun tak tahu. Nak mati esok ke, nak mati minggu depan ke, nak mati lagi sebulan ke, nak mati lagi 5 tahun ke, tak tahu. Bahkan nak mati tang mana pun tak tahu. Oh, kata saya, mana bertanggung pilih saya apa cerita pun dah pesan dah kat mereka, apa pun tanam di kepala betul. Dah tuan-tuan, dah. Doa elok-elok. Anak nak graduate di Brisbane, Australia. Anak kata ayah mai lah, kata ayah mai lah, saya duit scholarship saya simpan ni ada ni. Abang tiket mak dengan ayah mai lepas insya-Allah. Saya cuti, masa cuti semester saya tak balik, saya kerja restoran, kerja basuh pinggan. Saya buat saving, simpan duit. Memang niat saya, ayah, saya nak ayah dengan mak mai tengok saya punya graduation day di Brisbane, Australia. Bapak ni tak pernah pergi Australia, ni tak pernah teringat nak pergi pun. Tapi anak ni kata mai lah ayah, mai. Dia pun bikin balik, dia pun sihat. Dia tanya bini macam mana, bini kita jomlah, anak bongsu kita jomlah pergi. Mati di Brisbane tuan-tuan. Mati di Brisbane. Jangan kata Brisbane, Aceh pun kita tak pernah pergi, Medan pun kita tak pernah pergi, apatah lagi Brisbane. Tapi sudah tertulis di sisi Allah, hang akan mati di Brisbane, pergi mati sana. Allah Subhanahu wa taala sudah sebut benda ni dalam Quran. Innallaha alimun khabir. Tuhan kata Allah Tuhan yang maha mengetahui semua benda, hampa tak tahu. Surah Luqman ayat 34. Ayat Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita faham makna dia, kalau kita tadabbur isi kandungan dia, tuan-tuan, dia shot mereka hati kita ni. Dia shot, ram. Kenapa? Pasal apa? Pasal apa yang Allah kata ni, inilah realiti dalam dunia ni. Surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Tuhan kata telah datanglah sakratul maut itu bil haqq, sungguh, bukan tipu. Sakratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati tuan-tuan depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni
tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muaci boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beratus dinding, beratus bangku meja, beratus anak cucu. Duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, akbar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Ha, Dr. Mahathir makan berapa? Bayar. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang kata dia ni makan, dia ni makan. Dengar bayang kawan tu, masya-Allah berapa? 300 bayar. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu kamathali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikkan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink. Dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ini. Akhafullah rabbal alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah. Aku takut kepada Allah. Hang dengan Tuhan hang pisah. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ni, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut. Masa tu dia selit main, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kufur Allah. Dia terus gabuh tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle. Aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda inilah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut. Ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyatnya suasana ketika nak menghadapi saat-saat sakaratul maut ini. Sakrah ataupun sakarat ni makna dia apa, tuan-tuan? Orang kata sakaratul maut, sakaratul maut, sakrah maksud dia apa? Maksud dia mabuk. Kan Nabi kata kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan itu haram.
Sakrah itu mabuk. Sakarat maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni diumpamakan seperti orang yang dalam keadaan mabuk. Dia tak ketahuan siang malam, dia tak kenal anak cucu dia. Dia dalam keadaan terpinga-pinga, dia dalam keadaan tak tahu apa cerita. Masa tu iblis syaitan masuk main nak memperdayakan dia. Wal'iyyazu billahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, firman Allah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Di situ bacaan dia ada saktah, dia panggil saktah. Saktah ni kena pause, sak. Wa qila man, dua gerakan jari, raq. Wa zanna annahu al-firaq. Waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kalla. Kalla maksud dia jangan begitu. Apa ni tiba-tiba Tuhan kata kalla, jangan begitu? Dia tengok balik ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu Tuhan duk pesan dekat manusia ni, dunia dengan akhirat ni, dunia ni kita nak kena ambil, tetapi untuk kebaikan akhirat. Never ever jadikan dunia ini matlamat kita. Never ever. Dunia tak boleh tinggal, kena ambil, tetapi dunia yang kita ambil ni untuk kebaikan akhirat. Siapa yang terbalik, dia pergi jadikan dunia itu matlamat hidup dia, akhirat itu disekondarikan, dinombor duakan. Tuhan kata kalla, Tuhan kata jangan macam tu, hang silap tu. Apabila akhirat itu dinombor duakan, dunia diletak nombor satu, kalla, Tuhan kata no, jangan macam tu. Tuhan kata ingat, Tuhan kata iza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah sampai di ghargharah ni, dah sampai di rengkung, nyawa nak keluar daripada badan kita ni, dia nak goodbye, dia nak keluar, nak tinggalkan jasad kita. Bila dia sampai di taraqi, di ghargharah ini, ketika itu kita menapah dah bunyi, anak cucu duduk tepi, ayah, la ilaha illallah, nak sebut tu duduk, itu nyawa di ghargharah. Tuhan katakanlah jangan begitu. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah di ghargharah, wa qila man raq. Di ketika itu ni ada kat tepi-tepi kita ni, bini kita, anak kita. Kalau kita nak jalan dulu, mak ada lagi, mak kita, anak-anak kita, cucu kita ni ada kat tepi katil kita ni. Qila, berkata mereka ni semua, bini kita bila tengok kita doa, itu anak kita yang sayang kat kita sangat-sangat ni, bila tengok kita doa tu, berkata mereka itu, man raq, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh tolong suami aku? Siapa boleh tolong ayah aku? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Pada ketika itu semua orang helpless. Helpless. Tuhan kata tak boleh nak cari siapa boleh tolong. Kalau duduk di katil hospital, pergi pegang tangan doktor ni, doktor tolong, doktor ni ayah saya sayang dia. Doktor pun dengar dia pun dia lemah, tak boleh tolong. Doktor kata ayah saya dulu pun saya tak boleh tolong. Allah cerita dalam Quran, anak cucu ada kat tepi ni, wa qila man raq, berkata mereka ni siapa boleh tolong ni, siapa boleh sembuhkan, siapa boleh bagi nyawa dekat ayah saya ni. Wa zanna annahu al-firaq, Tuhan kesedangkan orang yang nak mati itu, Tuhan kata kawan nak mati itu, nyawa duduk di ghargharah itu, wa zanna, dia sudah yakin. Zan dalam bahasa orang putih dia kata probably 85%, dia sudah yakin annahul firaq, bahawa inilah saat akhir dia akan berpisah dengan semua-semua.
Kawan nak mati tu tahu dah. Pasal apa? Allah dah bagi dia nampak dah malaikat yang nak cabut nyawa ni. Duk langkah mai pakai baju kala apa? Lah hadis kata kalau malaikat mai pakai baju putih, itu petanda baik. Kalau malaikat mai nak cabut nyawa mai pakai serba hitam, itu bad news untuk dia. Allah dah angkat hijab. Orang yang nak mati ni dah angkat hijab. Mata dia dah nampak dah malaikat mai dekat dia. Dia dah nampak anak cucu bini hak dua ada keliling ni tak nampak. Wa zanna annahu al-firaq, kerana dia dah nampak lah, maka dia yakin ini dah last day dia, ini last moment dia, dia nak habis dah. Wal taffati saqu bisaq, Tuhan kata ketika sakaratul maut itu datang bertindih-tindih sakit dia. Maut itu mai saq, maksud ni perut betih. Arab dia panggil saq. Saq. Sunat pakai kain, pakai jubah ni dia kata ila ansafi saqain, pakai di paruh betis. Sunat. Saq maksud dia betih. Tuhan kata apa? Manusia yang dalam gelut nak mati ni, wal taffati saqu bisaq, betih dia dua ni duk bertaut, duk bertangkup, menahan sakit. Dia macam krem. Macam biasa krem subuh pagi nak bangkit pukul 4, pukul 4.30 nak pergi pancong. Pak kata dia tangkap perut betul sakit. Aduh, aduh bergerak sakit. Nak bangun tak boleh, nak pusing tak boleh. Dia tangkap, dia kerekong perut betih tu. Kena tunggu saat ni menahan sakit. Bagi dia reda, otot-otot tu dia jadi lega balik, baru boleh tak kaki turun kaki. Itu krem. Orang nak mati, Tuhan kata dia jadi dua perut betih dia ni kena tangkap, pam, kata dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ila rabbika yawma idhinil masaq. Tuhan kata it's the time, sudah masanya engkau dibawa ke sisi Tuhan untuk dihisap amalan. It's the time, time's up. Tuhan kata you punya time sudah sampai, game over, habis. Yang ada selepas ini apa dia? Tidak ada lagi amalan. Yang ada selepas ini tidak ada lagi doa. Yang ada ke hang lepas ni apa dia? Apa yang hang buat sebelum daripada hari ini, itu sajalah bawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca benda-benda macam ni semua tuan-tuan, kalau tidak ada insaf dalam hati kita, karut kita ni. Allah jadikan kita, Allah hantar Nabi mai kat kita, Allah turunkan wahyu Quran kepada Nabi, Nabi baca dekat kita, Nabi hurai lagi masuk ayat Quran itu dengan hadis-hadis dia. Kita main masjid, kita sit down, kita duduk, kita lapangkan hati dengar ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Kalau tidak ada lagi insaf dalam hati kita, karut kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 13 Mei 2022 baru lagi, Mei, Jun, Julai, Ogos, baru 3 bulan, 2 bulan lebih. 13 Mei 2022 Presiden UAE meninggal dunia. Tuan baca dulu. Oh, sudah time dia, game over, dia sudah habis. UAE ni apa tuan-tuan? United Arab Emirates. UAE ni apa? UAE ni ialah satu himpunan negeri-negeri hebat. Abu Dhabi, ibu negara dia Abu Dhabi, Dubai, oh dahsyat tuan-tuan, Dubai, Ajman, Sharjah, ini semua ni united di bawah nama Arab Emirates ni. 13 Mei 2022 presiden dia Khalifah bin Zayed An-Nahyan meninggal dunia. Khalifah bin Zayed An-Nahyan mati. Tuan-tuan,
Harta dia waktu hari dia mati 18 bilion dolar US. 18 bilion US dolar. Harta dia. Kaya dengan hasil minyak. Keluarga dia punya kekayaan. Adik dia apa semua campur. 150 bilion USD. Kekayaan mereka. UAE menyimpan rizab minyak dan gas asli keenam terbesar dunia. Kaya tuan-tuan. Presiden dia kaya, keluarga presiden kaya. Belum cerita Saudi punya kaya lagi. UAE punya kekayaan macam tu punya kaya. Apa jadi dekat dia tuan-tuan? Mati. Orang ceritakan kita kekayaan dia, kita dengar, kayanya. Kita dulu nak simpan 100,000 tak dapat. Kita ni nak simpan 100,000, nak bagi ada dalam akaun tu nampak 100,000. Duk tak dapat. Dia ada kekayaan dia sampai 18 bilion USD. Punya banyak duit dia. Tuhan duk ada dalam bentuk cash. Dalam bentuk kekayaan yang duk ada dalam ni. Dengan gas, dengan minyak, dengan Allahu Akbar punya kaya. Pun mati. Mahabangnya tak ada apa kita ni. Kita ni tak ada apa. Tuhan ni kalau tak kerana takwa, iman dan takwa dalam hati kita, Tuhan tak pandang kita pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyat yang dikatakan cerita kematian ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Entah. Nabi SAW kata, satu-satu manusia ni kalau Allah sayang dia, Allah nak bagi dia dapat kebaikan. Kita ni, kalau Allah sayang kita, Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Kalaulah Allah sayang kita dan dia nak bagi kebaikan dekat kita, apa Tuhan nanti buat? Ista'amalahu. Tuhan akan jadikan kita ni menjelang ujung umur kita. Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Tanda Tuhan sayang kita. Kita nak mati lagi 3 tahun, nak mati lagi 2 tahun, nak mati lagi setahun. Pada ketika itu Allah bagi dekat kita. Kalau dia sayang kita, atas apa yang kita buat, atas doa yang kita duk minta kat dia selalu, dan Allah jatuh sayang dekat kita, Allah akan buat apa kat kita? Towards the end, menjelang akhir hidup kita, Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Faqila, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Macam mana yang kata Allah jadikan dia ni beramal? Macam mana tu? Qal, Nabi kata apa? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan bagi taufik kepada dia, dan dia ada kekuatan untuk buat baik. Kita duduk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Orang kan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Hidayah ni maksud apa? Tuhan buka kita, bagi kita mau dekat Islam. Itu hidayah Allah. Itu tajuk akan datang bulan depan. Kalau panjang umur ada kuliah, kita akan cerita pasal hidayah. Wa taufiq. Taufik ni maksud dia apa? Sudah ada hidayah, kena ada taufik baru kita boleh buat. Kalau tidak, kita jadi tak ada tenaga nak buat. Kita sudah ada hidayah, kita sudah jadi orang yang sayang, sudah jadi orang yang nak kepada Islam, tapi tak larat nak buat amal kebaikan, tak larat.
Kita tahu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isinya. Kita tahu, ustaz sebut, kita tahu ini dia ulang berapa puluh kali dah. Persoalannya ialah hang buat ke tak? Betul, kita dah dengar banyak kali, betul. Kita ada tak kekuatan nak buat? Itu soal lain. Soal kita tahu, itu soal lain. Tapi soal mampu ke tak untuk nak buat, itu satu soal yang penting. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Oh, Nabi kata baca Quran ini likulli harfin, tiap-tiap satu huruf itu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfun. Nabi kata bukan maksud aku alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu harfun, lam itu harfun, wa mim harfun, dan mim itu harfun. Hang sebut bismillahirrahmanirrahim alif lam mim 30 pahala dah. Tak baca lagi hal lain, baru sebut alif lam mim, Nabi kata 30 aku bagi pahala. Kita tahu, bila kita tahu, lama dah kita tahu benda ni, tapi hang baca Quran ke tak? Nak boleh kekuatan untuk nak baca Quran itu taufik daripada Allah. Kalau Allah jadikan kita ni, Allah bagi taufik dekat kita, dia mai kekuatan untuk nak buat ibadat. Kalau sekiranya Allah sayang satu-satu manusia tu, Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat tanya, Allah jadikan dia seorang yang beramal itu macam mana? Nabi kata Allah taufikkan dia untuk buat sesuatu amal baik. Bila dia dapat taufik daripada Allah, dia akan jadi orang yang beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama jaga benda ni. Satu, kesimpulan. Satu, marilah kita insafi soal kematian ini. Dua, mati itu benar. Mati itu benar. Tiga, waktu nak mati, siapa pun tak boleh tolong. Waktu kita duk bergelut dengan sakaratul maut itu, siapa pun tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong, harta kita tak boleh tolong, pengaruh yang ada dekat kita tak boleh tolong, kuasa tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, belah kesian Allah. Kalau Allah belah, Allah kesian dekat kita, dia tolong kita. Yang keempat, akhirnya kita dengan amalan kita menghadap Allah. Kan Nabi kata manusia bila mati pergi ke kubur, 3 benda ikut. Apa dia? Amalan ikut, anak-anak ikut, harta ikut. Bawa mayat kita pergi masjid nak semayang, kereta kita Mercedes, BMW, Audi, Alphard, Velfire, anak kita bawa ikut mai duduk ada di luar masjid tu. Daripada lepas semayang, bawa pergi ke kubur, ikut. Anak ikut, kekayaan kita ikut, dan kita dengan amalan kita ikut. Masuk dalam kubur, 2 balik, Nabi kata. Anak kita yang sedih sangat kehilangan kita ni, balik. Harta kekayaan kita, anak kita bawa balik. Yang tinggal dengan kau apa dia? Amalan engkau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nombor 4, akhir kita ialah kita dengan amalan kita. Kalau sekiranya kita ada amalan dan amalan itu ikhlas, mudah-mudahan selamat kita. Dan yang kelima, kita hanya mengharapkan rahmah. Apa dia rahmah? Belah kesian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu akbar. Mudah-mudahan